وصحبه وله إلى قيام الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarilah kami apa yang bermanfaat untuk kami dan berikanlah manfaat atas apa yang Kau telah ajari kami dan tambahikanlah kami ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Nak menyambung perbincangan kita dalam tilawah dan tadabbur surah Yasin. Kita berada sekarang dan kelas kita masih lagi pada Selasa malam. Cuma semalam saya ada sedikit urusan, so tak sempat nak sampai malam. Saya sampai malam semalam kat rumah. Pun alhamdulillah saya tak janji juga kan, kelas tu saya sampai tu memang dah lewat, dan sampai tu memang dalam keadaan basah kuyup habis semua, pakai baju hujan pun dalam basah semua. Hujan punya dah lebat daripada Shah Alam tu. Hampir separuh perjalanan memang putih jalan tu, tak nampak apa. Sampai rumah memang dah apa, tak boleh nak buat apa, mandi-mandi terus je jalan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada bulan Syawal ini, nak sambung kefahaman kita tentang Al-Quran, nak menyambung hidayah yang Allah telah kurniakan pada bulan Ramadan, dan bermula cabaran kita pada Syawal ini hingga nanti pada Syaban yang ke depan. Kita ada 11 bulan. 11 bulan yang mencabar kerana apa yang kita telah sama-sama lakukan pada Ramadan. Allah bantu untuk mudahkan dia, dan 11 bulan ini dia tak sama macam satu bulan itu dia mencabar untuk kita terus kekal nak bangun sebelum subuh, nak solat sunat hingga 11 rakaat pada setiap malam, nak membaca Al-Quran, nak berinfak, nak menjaga pendengaran, penglihatan dan juga percakapan. Sebelah bulan ini mencabar, dan inilah yang kita nak perlukan kepada panduan pada sebelah bulan ini. Itu yang Allah berikan pada Syawal ini kan, agar kita membesarkan Allah Azza wa Jalla atas petunjuk yang Allah telah kurniakan. Dan dengan Al-Quran ini Allah mengharapkan daripada kita apa? Jika puasa, Allah mengharapkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan Al-Quran ini Allah mengharapkan apa? La'allakum, ayat yang ke-185 tu Allah sebutkan la'allakum tashkurun kan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu menyempurnakan bilangan hari berpuasa itu dan agar kamu membesarkan Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang telah dikurniakan kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka dengan Al-Quran yang Allah inginkan daripada kita adalah kesyukuran, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah, itu Allah sebutkan kepada Nabi Daud alaihi salam, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur, beramallah, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kamu, dan sikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maka cara kita nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan Al-Quran ini adalah dengan kita terus beramal, terus bekerja, terus membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Ini bentuk kesyukuran pada 11 bulan ini yang kita nak lakukan. Dan ia bukan bacaan dan juga kefahaman yang hanya kita nak ambil, mesej dan juga peringatan, tetapi kesyukuran itu ia lengkap apabila kita beramal dengannya ataupun bekerja
menggunakan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, berpandukan kepada hidayah. Kadang mungkin orang tu dia bukan baca Quran pun, dia keluar pergi bekerja, keluar pagi balik petang, ataupun dia suri rumah, duduk kat rumah aja nguruskan rumah. Adakah dia tak perlu bersyukur dengan petunjuk Al-Quran, ataupun bagaimana cara tidak bersyukur dengan petunjuk Al-Quran? Adalah dengan dia buat aktiviti dia, kerja dia tu pagi balik petang ataupun suri rumah dengan berpandukan kepada Al-Quran. Allah sebutkan bagaimana cara bekerja dalam Al-Quran, panduannya kan perlu kepada, Allah sukakan apa? Inna khair min ista'jartal qawiyul amin. Allah sukakan orang yang bekerja itu dia kuat fizikal dan juga mental dia, dan dia adalah seorang yang amanah. Maka orang yang keluar bekerja sama ada di luar ataupun di rumah, jika dia bersyukur dengan panduan Al-Quran, maka dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan jujur dalam pekerjaannya. Itu cara kita nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah atas hadiah ataupun hidayah yang Allah telah kurniakan kepada kita semua. Ala kulli hal, alhamdulillah, Allah panjangkan lagi masa kita pada bulan ini, kerana ia adalah yang terbaik untuk kita. Beberapa hari lepas saya menziarahi kawan saya sekolah. Kawan sekolah dulu dia meninggal dunia. Dia demam, tiba-tiba je demam, kemudian demamnya makin teruk, masuk hospital. Beberapa bulan dalam hospital, 2-3 bulan dia masuk hospital ward, lepas tu terus ICU, koma, kritikal dalam 2-3 bulan itu. Kemudian didapati ada pendarahan di otaknya dan meninggal dunia beberapa hari lepas pada usianya lebih kurang 32-33 tahun. Macam tu, pada usia yang muda. Akan tapi itulah yang terbaik untuk dia, kan? Allah tahu yang terbaik untuk dia, maka pada usia awal itu Allah panggil dia. Dan kita kita berharap dan kita berdoa pada setiap hari agar Allah memanggil kita pada waktu yang terbaik untuk kita. Kalau hidup ni baik untuk kita, maka kita minta Allah teruskanlah kita hidup. Tapi kalau mati itu baik untuk kita, maka itulah yang kita minta daripada Allah, agar Allah matikan kita segera ketika mana mati itu adalah lebih baik daripada kita. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung perbincangan kita dalam surah Yasin. Kita dah 3 Yasin, ada total 6 halaman. Kita dah separuh 3 halaman kita dah selesai. Kita nak mulakan pada halaman yang keempat pada malam ini, insya-Allah, pada ayat yang ke-41, halaman 443, insya-Allah. Kita nak mulakan dulu dengan nak membaca ayat 41 hingga ayat yang ke-44 daripada surah Yasin halaman 443. Haji Yaya ada ke? Tak ada? Ada. Ada. Assalamualaikum Haji Yaya. Oh, nampak nama Haji Yaya ada tu. Ya. Jaya bersedia ke Haji Yaya? Saya kembali melihat semua nama-nama ni. Kan, masya-Allah, insya-Allah. Saya dengan nama-nama yang ada semua ni, insya-Allah saya sangat familiar lah. Mungkin ada yang sekali-sekala masuk dan tu saya boleh nampak jugalah mana yang saya tak biasa tu. Tapi masya-Allah nama-namanya semua saya kenal. Dan kebetulan juga pada hari terakhir Ramadan tu, salah seorang yang belajar ikuti kelas saya, bermula daripada awal PKP, hinggalah kelas saya yang terakhir sebelum Ramadan tu saya habis. So lebih kurang 3 tahun lebih dia ikut kelas secara online. Saya tak pernah jumpa dia kali pertama, kenal pun macam kita semualah sama. Kenal secara online dan saya tak pernah. Dia Ustaz. Ajar Raziah tu saya tak pernah jumpa dengan dia, kan. Tapi akhirnya pada hari terakhir Ramadan tu Allah jemput dia. Tak sempat pun nak jumpa. Plannya raya nak pergi jumpa, kan. Tapi tak sempat juga nak berjumpa. Mudah-mudahan nanti bolehlah berjumpa kembali di syurga siapa yang kita tak sempat nak jumpa sebab banyaknya kita kenal secara online, kan.
kita semua ni. In fact, Ajar Nuriah pun saya tak pernah jumpa lagi. Sampai hari ni, saya tak pernah jumpa. Berapa tahun dah. Saya tak pernah jumpa lagi. Mudah-mudahan ada rezeki kita temukan semua nanti, insyaAllah. Kalau siapa ada buat kedui anak ke, majlis-majlis ke, jemputlah kita semua supaya adalah peluang kita nak bertemu, insyaAllah. Ajar ready ke? Tak ada, tak apa. Saya baca ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-44 halaman 443. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Terjemahan. Dan satu lagi dalil untuk mereka insaf ialah kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat. Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya yang mereka dapat mengenderainya. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka. Kiranya kami lakukan yang demikian, maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka. Dan mereka juga tidak dapat diselamatkan. Kecuali dengan kemurahan dari pihak kami memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa. Terjemahan yang biasa cakap apa? Oh, sama. Baik. Surah Yasin, kembali kita berada pada bahagian ini adalah bahagian yang Allah mulakan dengan wa ayatul lahum. Kita ada beberapa ayat sebelum ni kita dah lalu. Pada ayat yang ke-37 wa ayatul lahum. Sebelum itu ayat yang ke-33 wa ayatul lahum juga kan. Lagi sekali. So bahagian inilah ada bahagian Allah menyebut tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Beberapa Allah dah sebutkan sebelum ini dan tiba pada bahagian ini bahagian yang hujung-hujung yang terakhir yang Allah sebutkan tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut tentang Al-Fulk, tentang bahtera, tentang kapal, apa yang kita teringat kalau kita relatekan dengan Al-Quran? Kita teringat dengan apa? Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tepat sekali. Kalau dalam Quran memang itulah kan. Sebut je bahtera, sebut je kapal, itulah yang kita teringat Nabi Nuh alaihissalam. Okay, sebentar. Ar-Rahman pun ada kan? Ya. Pasal dia kapal yang belayar lah. Di mana? Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, betul. Surah Ar-Rahman. Okey. Al-Fulk. Dalam Quran ada guna Al-Fulk, ada guna juga perkataan As-Safinah. Ada dua perkataan yang digunakan. As-Safinah. Dua ni perkataan digunakan dalam Al-Quran. Terjemahannya kedua-dua meletakkan bahtera ataupun kapal. Apa beza keduanya? Bezanya ialah
Al-fulk, kalau kita cerita tentang konteks Al-Quran, Al-Quran menggunakannya untuk satu kapal yang umum, bahtera yang umum, yang tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Adapun perkataan safinah bila digunakan maka ia merujuk kepada satu orang yang tertentu, kumpulan, kaum, golongan yang tertentu. Itu dalam ayat Allah gunakan ashabus safinah, dan pemilik kapal. Dalam antara yang lain dalam surah Al-Kahfi kan, yang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa yang pertama sekali kan, yang apa berlaku kepada Nabi Musa, cabaran dia bila dia nak pergi menuntut ilmu tu, yang pertama sekali adalah dia naik kapal kan, dia naik safinah, lepas tu dia bocorkan kan. Dia gunakan perkataan safinah kenapa? Kerana dah tahu dah dia merujuk kepada seseorang. Siapa? As-safinatu lil masakin kan, merujuk kepada kapal-kapal yang milik orang miskin. Dia bukan cerita tentang kapal orang kaya ataupun kapal sesiapa, tak. Dia dah ada satu kumpulan tertentu dah. Maka itu ringkasan sikit perbezaan dalam Al-Quran bila digunakan perkataan al-fulk dan juga as-safinah, yang kedua-duanya membawa maksud bahtera ataupun kapal. Baik. Allah bercerita pada bahagian ini tentang kapal, bahtera. Dan bila kita dengar tentang bahtera ataupun kapal, memang kita akan terus relate dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang Allah nak bawakan pada bahagian ini? Kita kembali nak lihat kepada cerita yang ada dalam surah Yasin ini. Ia cerita asalnya tentang kepada siapa? Ayatnya turun itu kepada mula-mula awal surah Yasin tu. Allah nak menegur kepada Quraisy yang berada di Mekah kan. Allah turunkan surah Yasin kerana surah Yasin ini dah turun pada tahun 10 Hijrah. Dah hujung-hujung dah sebelum Nabi berhijrah bukan 10 Hijrah, pada tahun ke-10 kenabian. Sebelum Nabi nak berhijrah ke Madinah tu. Lagi 3 tahun nak berhijrah ke Madinah. So dia dah hujung-hujung masa Nabi di Mekah. So maksudnya dakwah dah berjalan selama 10 tahun, dah banyak kali disampaikan secara sembunyi juga secara terang-terangan. Tapi tetap juga tentang, maka Allah turunkan surah Yasin. Maka cerita dalam surah Yasin ini Allah bawakan khas untuk Quraisy ketika itu. Maka Allah bawakan cerita tentang Nabi Nuh AS, yang mana kita tahu mereka itu apa? Kaum mereka tidak menerima, kaum Nabi Nuh tidak menerima Nabi Nuh AS, menolak, dan akhirnya mereka dimusnahkan dengan banjir. Akhirnya mereka lemas dengan banjir. Apa yang Allah nak beritahu kepada Quraisy? Apa yang Allah nak beritahu kepada Quraisy ialah Quraisy yang juga diutus seorang Rasul dan mereka sedang menolak Rasul tersebut. Dan Quraisy ketika itu berada di mana? Mekah kat mana kedudukannya? Di tempat yang apa? Macam Jordan ke? Jordan kan? Dekat dengan laut kan? Mekah tu kedudukan di mana? Di tempat yang asal usul, tempat yang kering kontang, tak ada apa. Nak cerita tentang sungai, nak cerita tentang laut, memang jauh lah kan. Maka apa yang Allah nak beri peringatan kepada Quraisy? Allah nak beri peringatan kepada Quraisy bahawa walaupun kamu semua duduk di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, Allah tetap akan boleh apa? Allah tetap akan boleh musnahkan. Kalau Allah nak melakukan yang demikian, sebagaimana yang Allah telah lakukan kepada kaum Nabi Nuh AS. Kaum Nabi Nuh mereka duduk tepi laut ke? Bukan. Sedangkan mereka juga berada jauh daripada laut. Keadaannya itu kering kontang. Sebab tu kaumnya kata, engkau ni gila lah wahai Nuh. Kan? Dekat tempat-tempat yang kering kontang macam ni kau pergi buat kapal besar-besar buat apa? Maka Allah beri peringatan kepada Quraisy, jangan rasa selamat berada di tengah-tengah padang pasir kawasan yang kering kontang, kerana Allah boleh saja musnahkan dengan sesuatu yang tidak difikirkan. Boleh je, boleh jadi dengan air. Tak ikut fikiran manusia, mustahil ia akan berlaku.
Tapi Allah tunjukkan, Allah SWT bawakan kisah. Kalau Allah cakap je, aku boleh nak musnahkan kamu dengan banjir, kan? Orang Quraisy macam, ya ke? Kan? Tapi bila ditunjukkan dengan bukti pernah berlaku pada umat terdahulu yang telah musnah dengan air, maka perkara ataupun peringatan itu mudah-mudahan dia lebih kuat untuk diambil peringatan. Ia macam anak yang bila mak ayah kata tak dengar cakap nanti kena rotan. Anak biasa je, tapi kalau anak nampak rotan tu depan mata dia dah feel itu dah lain lah, dia lebih takut. Baik. Maka ayat 41 Allah bawakan tentang bahtera, mengingatkan kembali kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam, nak beritahu kepada Quraisy jangan rasa selamat. Jangan rasa selamat. Berada di tempat. Begitu juga peringatan yang Allah berikan kepada umat manusia yang datang selepas itu. Kebanyakan daripada manusia merasa selamat dengan tempat yang dia sedang berada. Orang rasa selamat ketika mana berada di rumah dia. Kan, huru-hara berlaku kat luar, dia tak kisah. Janji aku dalam rumah aku okey, selamat, tak ada masalah. Maka orang tak kisah kalau Allah kata Allah akan turunkan hujan yang lebat ke, Allah akan bagi gempa ke, Allah akan buat apa ke, dia tak kisah. Sebab apa? Dia duduk dalam rumah, dia selamat. Angin kat luar ribut pun dia tak takut. Sebab dia dalam rumah dia rasa selamat. Tapi cuba kalau kita ketika itu, angin tengah kuat, ribut tu ada kat luar. Takut tak? Takut. Tapi kalau duduk dalam rumah kita tak rasa apa pun, tak rasa takut. Tapi kalau duduk kat luar, duduk dalam angin yang ribut, hujan tengah lebat tu, kita akan rasa, ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkanlah aku. Dalam rumah tak ada rasa apa. Begitu juga orang yang apa? Dengan kedudukan, jawatan, harta yang dia ada. Manusia sering merasa selamat dengan perkara itu. Orang dia tak kisah untuk nak kira halal dan juga haram, nak ikut perintah Allah, dia tak kisah. Sebab apa? Dia sedang berada, dia merasakan, dia sedang berada di satu tempat yang selamat. Satu tempat yang selamat. Ada harta, ada jawatan, ada kedudukan. Maka dia tak rasa apa. Itu yang Allah sebutkan. Kan? Wailul, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Buka. Zalzalah. Maaf, bukan surah Al-Humazah. Oh. Okey. Surah Al-Humazah. Surah yang ke-104. Itu pasal pengumpat kan Ustaz? Ya saya? Pasal pengumpat kan? Betul. Sebutkan auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengkeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yahsabu, poin kita lah pada ayat nombor 3, yahsabu annama lahu akhladah. Manusia itu menyangka bahawa harta dia itu akan akhladah tu dapat jadikan dia steady. Okey, tak ada masalah. Berada di satu kedudukan yang stabil. Berarti manusia dengan harta, siapa yang ada harta, dengan harta yang banyak, maka dia sering menjadikan dia tak berapa kisah sangat dah. Nak buat apa, dia punya sukalah. Sebab apa? Aku ada duit, aku punya sukalah, aku nak buat apa. So, dilanggarlah halal dan juga haram itu, boleh dan juga tak boleh itu. Kenapa? Dia ada harta dan dia rasa hartanya itu akhladah. Buatkan dia rasa apa? Rasa stabil. Tak ada apa-apa yang boleh mengganggu dia. Maka Allah beri peringatan kepada Quraisy dan juga kepada kita semua bahawa di mana pun kita, tempat kita, apa pun yang kita sedang ada dalam kehidupan ini, yang kita rasakan kita berada di tempat yang selamat. Maka Allah kata apa? Allah boleh datangkan
apa pun musibah, jika Allah nak, jika Allah inginkan yang demikian, Allah boleh jatuhkan kita, dan ia telah terbukti berlaku ketika mana kan. Memang contoh yang paling jelas ketika kan COVID-19 itu sangat jelas. Orang yang hartanya banyak, orang yang bisnesnya itu kukuh, akhirnya apa? Berapa banyak yang bisnes-bisnes besar yang jatuh, yang bankrupt, yang gulung tikar, sangat banyak. Sedangkan dirasakan sebelum itu apa? Kan boleh fikir tak orang yang buat ketika mana dia buat bisnes airline itu, boleh fikir tak apa benda yang boleh menghalang setiap kapal terbang dalam dunia ini daripada terbang? Boleh terfikir tak? Tak ada siapa boleh fikir. Ada benda, tak ada benda yang otak tak mampu nak fikir yang boleh menjadikan setiap kapal terbang dalam dunia ini tak boleh terbang. So manusia rasa apa? Dia berada di kedudukan yang stabil, kedudukan yang kukuh. Tapi akhirnya apa? Allah hantarkan satu-satu je yang dia tak nampak pun. Akhirnya habis ada yang gulung tikar pun perniagaan mereka. Maka Allah beri peringatan kepada manusia agar jangan berasa selamat di kedudukan mereka jika mereka ada melakukan dosa dan juga kesalahan. Jangan rasa selamat di mana pun kita, siapa pun kita, apa yang kita ada. Ini Allah bawakan pada ayat ke-41 tentang bahtera yang membawa kembali ingatan kita kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan tentang hamalna dzurriyyatahum. Allah sebut tentang zuriat, ahli keluarga. Allah nak sebut tentang apa? Bila kita bercerita tentang anak-anak, kan? Cerita tentang anak-anak. Apakah di antara perkara yang mak ayah tu nak sangat lakukan pada anak-anak tu? Kita dengan anak-anak kita nak anak-anak kita sama dengan kita ataupun lebih baik daripada kita? Lebih baik. Lebih baik. Di kedudukan mana pun kita, pasti setiap mak ayah nak anak-anak dia lebih baik daripada dia. Maka apa yang mak ayah akan lakukan? Mak ayah akan berikan apa? First sekali apa dia? Dalam nak jadikan anak tu lebih baik daripada dia, dia akan berikan apa? Pembelajaran, pendidikan yang terbaik yang dia boleh nak berikan. Dan menjadi satu perkara yang idaman ramai ibu bapa, kebanggaan ibu bapa bila dia boleh menghantar anak-anaknya belajar di mana? Di Universiti. Di universiti. Universiti dalam Malaysia ke ataupun luar Malaysia yang mak ayah lebih suka? Luar negara. Luar negara. So kalau mak ayah dapat pergi hantar anak-anak dia belajar di luar negara, mak ayah lebih suka, lebih seronok kan. Maka bahtera yang membawa zuriat-zuriat ataupun keluarga, ia umpama apa? Ia umpama harapan yang berada pada ibu bapa terhadap anak-anak dia. Kerana kita semua mengharapkan pada anak-anak kita, ada yang mengharapkan anak dia lebih berjaya pada dia. Bahkan ada ibu ayah yang hantar anak belajar. Ada yang ibu ayah yang mungkin mereka itu miskin. Maka mereka mengharapkan nanti anak-anak mereka boleh support dia. Betul tak? Maka anak-anak dia adalah bentuk pengharapan mak ayah. Maka mak ayah, kita selalu akan pergi hantar anak belajar. So menaiki kenderaan, bahtera ini adalah satu kenderaan. Ia ibarat bentuk pengharapan ibu bapa kepada anak-anak tu. Dia nak anak dia lebih berjaya daripada dia. So dia fly abroad. So terbanglah pergi luar negara. Belajarlah ke negeri, kan. Walaupun dalam Malaysia pergi belajar ke negeri yang lain. So mak ayah tu lebih rasa seronok yang demikian. Bentuk pengharapan anak tu akan jadi orang yang berjaya. Maka ia bukan hanya bahtera yang membawa zuriat, tapi adalah harapan mak ayah yang dibawa oleh setiap anak-anak. Dan
Allah sebutkan siapa yang membawa harapan mak ayah tu? Hamalna. Siapa yang bawa? Kami yang bawa. Siapa dia? Allah. Allah Azza wa Jalla yang akan membawa harapan mak ayah kepada anak-anak. Mak ayah yang ketiga. Allah sebutkan di sini bahawa kami akan membawa zuriat-zuriat kamu itu belayar. Mak ayah nak memberitahu kepada mak ayah bahawa kadang ibu bapa dia bekerja bersungguh-sungguh mengumpul harta sebab apa? Nak bagi kesenangan kepada anak-anak. Hingga ada timbul dalam diri bahawa bila dia itu Allah bagi dia rezeki lah jadi orang yang kaya, berjaya, kaya sangat. So anak dia akhirnya boleh bekerja dengan dia, anak dia pun sama boleh kesenangan. Maka mak ayah tu rasa apa? Ada timbul rasa aku berjasa pada kejayaan anak aku yang bagi anak aku berjaya, anak aku boleh rasa kesenangan. Maka Allah nak beritahu bahawa zuriat keturunan kita, bagaimanapun kita menyiapkan berapa banyak pun harta nanti bila kita nak tinggalkan untuk anak-anak kita. Tapi bila kita pergi sahaja menghadap Allah Azza wa Jalla, kita akan tinggalkan mereka. Dan siapa nanti yang nak menguruskan mereka? Allah Azza wa Jalla yang nanti akan menguruskan mereka. So mak ayah, pertama Allah nak beri ingatan, jangan terlalu confident bahawa kita lah nanti yang akan mampu nak beri kesenangan kepada anak-anak kita. Hamalna, Allah yang akan bawa. Maka jangan rasa kita mak ayah yang berjasa sangat kepada kejayaan anak-anak itu. Yang kedua, jangan bimbang kepada masa depan anak-anak kita. Kenapa? Kerana ia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka sesiapa yang menyerahkan sesuatu kepada Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan barang tersebut. Itu antara apa? Doa yang Nabi SAW, antara ucapan yang Nabi SAW ucapkan ketika mana nak bermusafir. Nabi ucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, astaudi'ukumullaha alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Aku menitipkan, bahasanya menitipkan kamu semua kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana la tadhi'u wada'i'uh, yang mana barang titipan yang dititipkan kepada Allah itu tidak akan disisiakan. Maka ibu bapa yang menitipkan anak-anak dia kepada Allah, selepas dia meninggal dia tak perlu bimbang kerana Allah yang akan menjaga anak-anak tersebut. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya yang mereka dapat mengenderainya. Ketika mana ayat ini turun, insya-Allah ini antara kejujuran para sahabat. Ketika mana ayat ini turun, kan, para sahabat mungkin tak tahu apa lagi jenis kenderaan yang ada. Ketika dulu apa yang ada? Mungkin yang mereka tahu sampan lah, walaupun tempat mereka tak pernah nampak apa. Mungkin sampan tu sebab jauh daripada sungai ataupun laut. Tapi mereka tahulah ada sampan. Apa lagi kenderaan lain yang mereka tahu? Unta lah. Unta, Kuda. kuda. Itu mereka tahu. Keldai. Ya. Itu jenis yang mereka tahu. Lain daripada itu mereka tahu tak? Tak tahu. Kan? Tak boleh nak bayang pun. Tak boleh bayang pun kita sekarang ni yang tahu jenis-jenis, banyak rupanya jenis-jenis kenderaan yang lain yang ada selain daripada binatang yang 3 tu. Kan? Ada jet lagi. Para sahabat jujurnya mereka sampaikan juga ayat ini walaupun mungkin mereka tak tahu pun apa benda sebenarnya Allah nak maksudkan daripada ayat ni, kerana setengah ayat itu dia hanya muncul dan tentang pengetahuan tentangnya ataupun ilmu tentangnya nanti bila dah berkurun-kurun jauhnya beratus-ratus tahun, beribu tahun lepas itu barulah ini yang ayat ni nak cerita. Jadi para sahabat, kejujuran mereka sampaikan apa saja yang sampai daripada Nabi SAW.
Sebab itu orang Arab, antara panggilan yang orang Arab panggil kepada unta adalah apa? Safinatus Sahra. Ni as-safinah tadi saya tambah lagi kat sini as-sahra. Kan? As-sahra maksudnya apa? Maksudnya padang pasir. Desert. As-sahra padang pasir. So unta Arab panggil as-safinah, kapal padang pasir. Itu dia panggil. Ya, sebab itu perkataan al-fulk, bahtera ataupun kapal ini dia difahami oleh orang Arab. Kan? Kerana unta pun antara yang mereka panggil adalah safinatus sahra, kapal padang pasir. Dia bawa barang-barang yang banyak. Baik. Allah bercerita tentang zuriat yang Allah sebutkan kami yang akan membawa zuriat-zuriat kamu itu. Kenapa Allah sebut tentang itu? Kerana Quraisy ketika itu mereka rasa mereka lah hebat dengan kekayaan dan kekuasaan yang mereka ada. So mereka rasa apa? Yahsabu anna ma lahu akhladah. Mereka rasa mereka akan tetap kekal berada di kedudukan itu sampai bila-bila. Maka Allah peringatkan, mungkin kau boleh ada kat situ, tapi zuriat keturunan kau belum tentu lagi boleh berada di kedudukan ataupun tempat yang sama. Maka sebab itu ibu bapa ataupun Quraisy ketika itu mereka mesti akan mendidik anak-anak mereka supaya jadi seperti mereka. Siapa yang pemimpin akan buat biar anak dia pun jadi pemimpin. Siapa yang peniaga, siapa yang kaya, siapa yang pandai sastera dan sebagainya, mereka akan mendidik anak mereka biar jadi sama macam mereka. Itu yang mereka telah lakukan dan itu pun yang kita sama-sama lakukan kepada anak-anak kita. Kita beri kepada mereka beri kepada mereka pendidikan yang terbaik yang pada kita itulah dia yang terbaik. Maka mak ayah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Apa yang mak ayah itu rasakan itulah dia yang terbaik. Dan apa yang mungkin kita kadang-kala terlepas pandang adalah tentang perihal apa? Adalah tentang perihal petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kita merasakan bahawa kita yang hamalna, kita yang nak bawa hala tuju anak-anak kita itu ke mana. Sedangkan hala tuju anak-anak kita itu perlu dibawa ke arah mana? Ke arah kita ataupun ke arah yang Allah nak tunjukkan. Ia perlu dibawa ke mana? Ke arah yang Allah nak tunjukkan. Maka kita menghalakan bahtera kita ke arah yang kita rasakan inilah dia arah yang terbaik. Inilah dia destinasi yang nak dituju. Sedangkan bahtera yang Allah nak kita tuju, arahnya itu adalah berlainan. Maka mak ayah memberikan pendidikan yang terbaik untuk intelektual anak-anaknya dari sudut bahasanya, bagilah matematiknya, sains, pelajaran akademiknya itu beri yang terbaik. Akan tetapi akhirnya bahagian moral, bahagian akhlak, bahagian agamanya itu dia keciciran. Akhirnya intelektualnya itu diisi tetapi bahagian dalamannya itu tidak diisi. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang berjaya kan dalam kehidupan dunia ini. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, zalika ma balawuhum fil hayatid dunya. Itulah dia pun puncak daripada keinginan mereka, iaitulah menginginkan kehidupan dunia sahaja. Maka mak ayah, kapal yang nak dituju, yang membawa anak-anak itu, ia perlulah kepada satu destinasi yang tepat, dan destinasi itu adalah melangkaui daripada kehidupan dunia, iaitulah kehidupan akhirat. Akan tapi kebanyakan manusia mablaghuhum fil hayati dunya, puncak apa yang mereka inginkan itu hanya setakat kehidupan dunia sahaja. Maka terjemalah dari pendidikan yang mereka berikan kepada anak-anak, maka anak-anak itu menjadi orang yang berjaya pada kehidupan dunia
dengan jawatan dan pelbagai gelarannya, akan tetapi dalamannya itu kosong. Ada pula orang yang lalu pada bahagian agama, kan. So dia pun masukkanlah anak dia sekolah tahfiz, anak dia pun belajar agama. Kenapa? Dia tak nak anak dia nanti terganggu dengan ini semua yang perkara yang melalaikan, melekakan, kan. Hanya kehidupan dunia sahaja. So dia hantarlah dia sekolah tahfiz, dia bawalah pergi belajar sambung dalam bahagian agama selepas itu. Maka dia mengasingkan anak dia daripada kehidupan yang satu lagi inilah, kan, menjaga, memelihara ini. Maka perkara itu baik, perkara itu baiklah, tetapi ia sama perkara yang tidak adil yang dilakukan oleh satu kumpulan lagi. Kerana dia mengisi dalaman anak-anaknya itu, tapi dia tidak mengisi intelektual. Kerana nanti anak-anak ini juga akan keluar berjumpa dengan masyarakat dan dia akan mendengar pelbagai perkara, pelbagai cerita yang mana anak tu tak ada idea dia orang tengah cakap pasal apa ni, kan. Dia orang tengah cerita pasal apa. Kerana agama dia bukan perihal kita sahaja, dia adalah perihal kehidupan dunia. So kehidupan dunia juga perlu diberi perhatian. Maka kapal yang terbaik yang dibawa adalah kapal yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, yang destinasinya itu menuju sehingga kehidupan akhirat. Itu Allah peringatkan tentang zuriyatahum, tentang zuriat, tentang ahli keluarga. Yang mereka itu, kita mungkin dah tak berlayar selepas ini, tapi anak-anak kita akan terus berlayar, meneruskan perjalanan kita. Perjalanan mereka tanpa kita ataupun dengan kita. Mereka akan teruskan perjalanan mereka dan sudah tentu kita tak boleh berada bersama dengan mereka pada setiap masa. Maka kita perlukan kepada apa? Kepada panduan. Kita nak lepaskan mereka dengan panduan. So kalau mereka membawa kapal mereka sendiri, kan, ataupun mungkin kalau dengan kita bawa kapal tu okeylah. Tapi kalau kita tak ada nanti, kapal itu akan terus berjalan. Maka yang akan mengambil alih adalah anak-anak kita. So kalau kita dah bekalkan kepada anak kita petanya, mapnya itu, maka kita akan rasa lega kerana kita tahu kapal itu akan dipandu sampai kepada arah yang diinginkan. Maka Allah timbulkan di sini tentang zuriat. Allah tak cerita tentang Quraisy. Sebab Allah tahu generasi sekarang, kan, mereka dengan kedegilan mereka yang sekarang ini, kan. Dan Allah nak beritahu, Allah boleh je hancurkanlah mereka ini, kan. Akan tapi Allah cerita tentang zuriat. Zuriat mereka itu akan menjadi satu situasi yang mereka berada di luar kawalan. Kalau mereka rasa mereka boleh kawal, tapi nanti sampai satu masa anak-anak kita memang dah tak boleh nak kawal. In fact sebelum kita meninggal dunia pun, bila mereka dah mula membesar, dah mula ada kehidupan, dah sendiri, dah mula berkawan, dah masuk universiti, bekerja, berkahwin, maka mereka dah mula ada kehidupan mereka sendiri dan kita pun dah tak boleh nak apa? Tak boleh nak kawal dah. Maka apa yang boleh nak mengawal mereka, itulah dia hamalna. Kami ini yang masih boleh nak mengawal mereka. Dan kami ini siapa? Inilah dia Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang akan mengawal mereka? Allah. Bagaimana caranya? Itulah dia panduan yang Allah berikan, iaitu Al-Quran. Maka ibu bapa perlu memberi perhatian untuk mengisi kepada anak-anak mereka kedua-duanya, intelektual dan juga spiritual. Barulah perkara itu akan melengkapkan keperluan anak-anak tersebut dan ia termasuk hak anak-anak yang perlu dipenuhi oleh ibu bapa. Wa inna sya'nuriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun, dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka. Kiranya kami lakukan yang demikian, maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka dan mereka juga tidak dapat diselamatkan. Baik, Allah sebut tentang nughriq, tenggelam. Kerana ceritanya tentang apa? Tentang al-fulk,
tentang kapal yang berlayar. Sebut tentang tenggelam, kita akan teringat tentang siapa? Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ada tak teringat tentang siapa lagi yang tenggelam? Firaun. Fir'aun lagi yang tenggelam. Siapa lagi yang tenggelam sama dengan Fir'aun? Tentera dia. Tentera dia. Tenggelam sekali dengan dia. Yang ada bersamanya juga ketika itu adalah siapa? Pemimpin tertinggi dia. Antaranya yang Quran sebutkan adalah nama dia Haman. Aman. Haman kan. Antara pemimpin tinggi dia lah. Orang kanan dia. Nabi Yunus. Nabi Yunus macam mana? Putus-putus. Suara Lain-lain dia tak kena. putus-putus. Nabi Yunus dia terpilih kena tu keluar daripada kapal. Nabi Yunus dia keluar dari kapal. Dia terpilih. Undi-undi Dia tak tenggelam lah. Dia tak tenggelam. dia kena turun ke dalam laut. Turun ke dalam laut. Dibuang. Tapi dia tak tenggelam. Nukrikuhum ni maksudnya dia tenggelam mati. Tenggelam mati. Maka Fir'aun dan juga Haman tenggelam. Syekh Ulani menyebutkan tentang Qarun dan juga hartanya. Ini juga satu lagi yang ditenggelamkan, iaitu Qarun. Dia ditenggelamkan. Allah sebutkan pada penghujung surah Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami timbus dia dan juga apa-apa yang berada di sekeliling dia. Di bahasa kita ditelan oleh bumi lah. Maka mereka ditenggelamkan. Qarun ditenggelamkan juga oleh bumi. Baik. Ingatan Allah nak berikan kepada siapa? Awalnya dalam ayat ini kepada Quraisy. Mereka berada di tengah-tengah padang pasir, tak ada air, tapi boleh tenggelam tak? Boleh tenggelam. Kerana apa? Kerana Fir'aun dan juga Haman tenggelam. Allah boleh tolak mereka, halakan mereka ke tempat yang ada air, lalu Allah tenggelamkan mereka. Katakan perkara itu tak berlaku. Boleh tenggelam tak? Boleh. Ia boleh berlaku seperti mana Qarun yang telah ditenggelamkan. Qarun dia bukan tenggelam dengan air, tetapi ditelan oleh, dia dihimpap oleh bumi. Maka tenggelam dalam keadaan tidak ada air. Maka akhirnya dia kembali ayat ni kepada siapa? Dia kembali kepada kita. Bahawa dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan kita merasakan stabil dalam kehidupan ini dengan harta kita, dengan kedudukan, dengan anak-anak, dengan kesihatan, dengan umur. Boleh tenggelam tak? Boleh tenggelam pada bila-bila masa. Jika Allah menginginkan, maka jangan rasa selamat. Allah dia tak nak biar kita rasa kita ni berada di tempat yang selamat. Sebab itu orang beriman, mereka tak pernah berasa selamat. Tak pernah. Kan? Siapa yang ikuti antara kita kemarin kita melihat surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat keberapa yang kita dah lalu berkaitan dengan perkara ni? Ayat yang ke-60. Pada halaman 346. Halaman 346. Surah yang ke-23 ayat ke-60. Allah sedang bercerita tentang siapa sebelum tu. Allah tengah bercerita tentang orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dan orang-orang yang Allah akan berikan kepada mereka kejayaan. Allah sebutkan tentang salah satu daripada mereka pada ayat yang ke-60, walladzina yu'udzubillahi minasyaitanir rajim walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Orang yang gemetar hati dia. Ayat sebelum itu, ayat yang ke-57.
Allah sebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka. Allah cerita tentang orang yang takut. Orang yang hati mereka gementar. Gementar waktu bila ni? Dalam hadis bila ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, adakah mereka ini orang-orang yang minum arak, mencuri, Tadabbur ni. dan dalam masa yang sama mereka takut, kan? Adakah mereka ni minum arak, berjudi, tapi dalam masa yang sama mereka takut kepada Allah? Maka Nabi kata tak, bukan begitu. Akan tapi mereka ini adalah orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang solat, mereka adalah orang yang bersedekah. Tapi apa? Yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut bahawa amal mereka itu tidak akan diterima. Semua itu tidak akan diterima. So, orang beriman, adakah mereka berasa tenang mereka berada di tempat yang selamat? Tak pernah, mereka tak pernah rasa selamat. Sentiasa dalam diri mereka itu apa? Rasa takut. Ada rasa khasyah, ada rasa musyfiqun, rasa takut sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka sudah beramal. Sebab itu para sahabat golongan salafus soleh selepas daripada Ramadan, apa yang mereka akan doa? Agar diterima amalannya. Mereka berdoa agar diterima amalan. Adakah mereka tidak beramal? Mereka beramal tetapi mereka apa? Takut amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sebut Surah An-Nur Fata Morgana ayat 39 kalau tak salah. Masya-Allah. Sebelum tu Allah sebutkan tentang para penghuni syurga ketika mana mereka duduk bersama-sama dalam syurga. Surah ke-51 tu. Saya tengok sekejap. Khofa maqa tu ya. Yang khofa tu, yang ada khofa. Kan tentang Muhammad. Baik. Famanallahu alaina. Surah At-Tur. Surah yang ke-52. Mereka yang memberi atau sedekah dengan hati penuh takut, ini orang beriman. Jadi kalau kita bersedekah tu kita rasa gembira kerana dah gembirakan orang lain. How's that? Boleh je, boleh, tak ada masalah. Cuma dari sudut Allah terima ataupun tidak, bahagian itu yang mereka takut. Memang kadang kita bila kita beri orang sebenarnya kita akan rasa gembira. Itu kepuasan yang orang memberi itu akan rasa. Tapi bukanlah itu bermakna kita tak bukan orang beriman, bukanlah. Cuma bila kita dah bagi tu kita rasa macam bimbang, Allah terima ke ataupun Allah tak terima. Lepas solat tu risau Allah terima ke tak, lepas berpuasa risau Allah terima ke tak, lepas baca Quran risau Allah terima ke tak, kan? Kerana perasaan risau dan takut ini akan buatkan kita terus Yang 26 surah At-Tur. Surah At-Tur Ayat 26. Ayat 24, 25 dan juga ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa qana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Ayat 24, dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka yang cantik parasnya, seolah-olah anak-anak muda itu mutiara yang tersimpan dengan sebaiknya. Dan dengan berada dalam nikmat itu mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Ini ketika di mana? Di syurga. Sambil bertanya-tanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas takut. So mereka adalah musyfiqin.
Orang yang sentiasa cemas, takut buat salah, takut Allah tak terima apa yang mereka lakukan itu. Maka orang beriman, mereka adalah orang yang tak rasa bahawa mereka berada di tempat yang selamat, safe place. Tak. Dia sentiasa takut, dalam masa yang sama dia berharap agar Allah selamatkan dia, agar Allah ampuni dia, agar Allah berikan kepada dia rahmat. Maka ayat ini Allah nak bawakan tentang itu kepada Quraisy. Jangan rasa selamat. Sebab kalau orang yang dia rasa dia selamat, itu yang jadi seperti apa? Tadi itu kan, yahsabu annama lahu akhlada. Harta dia buatkan dia rasa okey. Hidup ni tak ada apa jadi pun okey je, aku boleh hadap. Sebab apa? Dia tahu dalam akaun dia ada berpuluh, ada beratus ribu, ada juta. So dia tak kisah apa jadi pun, dia tak ada hal. Tapi kalau dia bangun pagi dalam keadaan dia tahu dalam akaun dia tinggal RM100, RM50, RM10, RM15, dia akan bangun pagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia risau. Sebab Ustaz nak tanya, duit tak ada. Silakan. patukah kita zahirkan perasaan tak cemas, takut ni? Sebab bila kita zahirkan, anak-anak kita risau. Sebab kita dah semakin tua, bila kita rasa macam tu, mereka risau tentang kesihatan kita. Patukah kita zahirkan rasa cemas tu? Okey, baik. Nak menzahirkan rasa takut ini, rasa takut yang datang dalam diri. Dan perasaan takut ini kadang dia terzahir, kadang dia taklah, kan. Kalau kata dia terzahir tanpa kita nak menzahirkannya, kan, maka ia sebenarnya satu di perkara yang baiklah, tapi untuk orang yang melihatnya itu dia rasa risau. Saya teringat satu kisah seorang yang soleh namanya Muhammad bin Munkadir. Saya pernah kongsikan tentang kisah ini. Kawan dia perasan yang dia dah beberapa hari tak datang solat jemaah. Maka kawan dia pun pergilah ziarah rumah. So tengok orang dulu kan. Kalau beberapa hari kawan dia tak datang solat jemaah, maka dia tertanya-tanya, apa khabar kawan dia, tak sihat ke? Dua, sama ada tak sihat ataupun pergi travel. So dia orang punya benchmark adalah apa? Tengok kawan tu jumpa ke tak kat solat jemaah. Kalau tak jumpa kat solat jemaah, maka sama ada dia sakit ataupun dia travel. Dua tu je. Sebab dia tahu kalau bukan travel ataupun kalau tak sakit, mesti akan datang solat jemaah. Para sahabat pun dulu macam tu. Begitu juga para salafus soleh. So, para sahabat pun sebab itu Nabi SAW lepas pada solat, Nabi akan duduk menghadap para sahabat dan Nabi akan tengok. Oh, ada sahabat yang tak datang. Nabi akan tanya, dia ni mana pergi? Sebab Nabi tahu kalau kata sihat, mesti akan datang. Kalau kata tak musafir, mesti akan datang. Dan sebab itu Ibn Mas'ud berkata, kami di kalangan kami ni, iaitu para sahabat, tahu tentang orang munafik. Kami boleh kenal orang itu adalah orang munafik dengan tengok apa? Dengan tengok dia datang ke tak solat jemaah. Ibn Mas'ud kata, siapa yang tak datang solat jemaah daripada kalangan kami, maka dia adalah munafikun ma'lumun nifaq. Dia adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikan dia. Caranya apa? Tak datang solat jemaah dia. Sebab tahu solat jemaah ini adalah sangat berat untuk orang munafik. Dan begitulah yang berada pada kalangan para salafus soleh. So kawan dia tengok Muhammad bin Munkadir ini dah beberapa waktu tak datang. So dia pun buat apa? Pergilah ziarah, pergi ke rumah Muhammad bin Munkadir nak ziarah dia. Sakit ke, musafir ke, tak tahu apa cerita, dia pergilah rumah. Dia ketuk pintu rumah, yang buka adalah isterinya. Maka tanya, apa khabar? Suami kau ada ke? Dia kata, suami aku ada. Tapi dia tak sihat. Baguslah kau datang. Kau ziarah dia, kau tengoklah dia. Mudah-mudahan dia jadi apa? Dia jadi sihat sikit lah, semangat kan. Jumpa ke kawan, sembang. So hopefully dia sihat sikit lah bila dia jumpa kau. Maka kawan dia pun masuklah berjumpa dengan Muhammad bin Munkadir. Lalu kawan dia tanya, wahai Muhammad, kenapa beberapa hari aku tak nampak kau datang solat jemaah? Dia kata, aku tak berapa sihat. Kenapa kau tak sihat? Kau sakit apa? Muhammad bin Munkadir kata, aku tak sihat ni bukanlah sebab apa-apa, tapi sebab beberapa hari lepas aku telah baca satu potong ayat.
pada surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45. Pada ayat yang ke-21, halaman 500, surah 45 ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang bersimbah dengan dosa dan juga kesalahan, ijtarahu, orang yang berlumuran, orang yang bersimbah dengan dosa dan juga kesalahan, menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Sa'a ma yahkumun, buruk sungguh apa yang mereka sangka itu. Allah kata, adakah kamu menyangka Allah akan layan orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan sama dengan orang yang beriman dan juga beramal soleh? Sudah tentu tak sama. Adakah kamu sangka rezeki Allah berikan kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh itu sama dengan rezeki Allah berikan kepada orang yang berlumuran dengan dosa dan juga kesalahan? Walaupun zahirnya kita nampak orang ni Allah berikan kepada dia harta, Allah berikan kepada dia kekayaan, orang yang beriman dan orang soleh, dan juga orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan juga Allah berikan kekayaan. Tapi adakah sama? Tak sama. Allah kata tak sama. Kalau kamu rasakan ia adalah perkara yang sama, maka sa'a ma yahkumun, buruk apa yang kamu sangka itu. Sebab tak sama. Orang beriman dan beramal soleh Allah berikan untuk mendekatkan dia kepada Allah. Adapun orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan, kekayaan yang Allah berikan, apa saja yang dihajatkan lalu Allah berikan, itu semua untuk menambahkan dia lagi jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka membaca ayat ini, Muhammad bin Munkadir jatuh sakit. Muhammad bin Munkadir menangis lalu jatuh sakit. Sahabatnya ketika itu yang bersama-sama membaca ayat ini juga menangis. Lalu menangislah mereka berdua daripada waktu pagi itu hinggalah waktu ke petang menangis. Setelah selesai, kawannya pun keluarlah daripada bilik itu nak balik. Bertemu dengan isteri Muhammad bin Munkadir di pintu keluar. Maka isteri dia kata, aku ingat engkau datang akan bagi suami aku sihat, tapi engkau datang menambahkan lagi sakit dia. Menambahkan lagi dia itu jadi tak sihat, lagi sakit. Maka Masya Allah, ketakutan yang terzahir kepada mereka menjadi kerisauan pada ahli keluarga. Menjadi kerisauan, dan itu perkara yang tak pelik. Memang orang lain dia tengok dia risau, tetapi orang yang menghadapinya, ketakutan itu dia je yang rasa, antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. So kita nak buat macam mana kalau anak-anak risau dengan kita? Kalau kita boleh nak menzahirkan kita ni okey, sihat, boleh senyum di depan mereka, senyumlah supaya mereka tak risau. Akan tapi kalau kita tak mampu melakukan yang demikian, maka tak apa, dia tidak menjadi satu kesalahan. Dan anak-anak jika dia belajar mengetahui tentang perkara itu, maka dia akan berseronok, bergembira dengan mak ayah dia yang sedang berada dalam ketakutan. Bukan dia seronok mak ayah dia itu takut, tapi dia tahu mak ayah dia itu diberikan satu perasaan hingga boleh takut apabila membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah bukti apa? Keimanan orang-orang yang benar dakwaan iman ni. Allah sebutkan pada surah yang ke-8, pada awal surah yang ke-8, ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu dengan sebenar-benar iman, maka adalah orang yang apabila disebut nama Allah, diperingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi getar, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitu tadi dalam surah At-Tur kita membaca perkara yang sama. Orang beriman, orang bertakwa, ketika mereka di dunia itu bersama dengan ahli keluarga, mereka orang-orang yang takut sangat buat salah. Takut sangat. Dan kadang-kadang kita bila sama dengan ahli keluarga dia mencabar. Bila bersama dengan ahli keluarga kan, masa kadang dengan raya, kita kadang-kadang tu sampai terpaksa macam tutup mata sebelah anak ni, pakaian dia begini ke, pergaulannya begini ke,
tak solat ke, kita kadang terpaksa tutup mata dan senyapkan perkara itu sebab apa? Kita tak nak mengganggu momen hari raya tu kan. Akan tetapi orang beriman begitulah, mereka bersama dengan ahli keluarga tetap mengutamakan takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. You should see how kids di PPRT Lembah Subang tu seronok, muka berseri boleh terima sumbangan. Kalau kami Ustaz rasa nak menangis pula, we wish could give more. Kalau kita rasa takut dan risau, bukankah itu macam tak bersyukur kepada Allah? Tak. Apa tu? Di antara syarat ibadah ada 3. Yang pertama, al-hub, sayang. Yang kedua, al-khawf, takut. Yang ketiga, ar-raja, pengharapan. So 3 perkara ini perlu ada dalam ibadah. Kita tak boleh melakukan ibadah sebab kita sayang je. Kita sayang, cinta kepada Allah, kita pun buat ibadah. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa pengharapan, tak boleh. Kita tak boleh beribadah dalam keadaan kita rasa takut je kepada Allah, tak boleh. Tanpa ada rasa sayang, tanpa ada rasa pengharapan. Dan kita tak boleh beribadah kepada Allah dalam rasa nak berharap sahaja. Tanpa rasa ada sayang, tanpa ada rasa takut. Maka 3 perkara ini, al-hub, al-khawf dan juga ar-raja. Rasa sayang, takut dan juga pengharapan. 3 perkara ini perlu ada dalam ibadah. Ini disebut oleh para ulama sebagai syarat ibadah. Itu yang Allah sebutkan dalam awal surah Al-Fatihah. Itu ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, orang yang memiliki segala-galanya, Tuhan yang telah mencipta kita, menjaga kita. So kita sayang kepada mak ayah kita kan, sebab mak ayah tu dah besarkan kita. Macam mana pun kadang perangai mak ayah tu, dia orang marah ke kan, tapi bila kita jauh dengan mak ayah tu, teringat walaupun mak ayah tu marah lah, pasal tengking, muka berkerut, tetap akan sayang mak ayah. Sebab apa? Mak ayah kita yang jaga kita. Maka Allah kenalkan dia sebagai Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta dan menguruskan kita, menjaga kita. Itu sebagai bentuk apa? Al-hub, agar kita apa? Sayang kepada agar kita sayang kepada dia. Allah kenalkan sebab itu nama dia Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, sebagai bentuk pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Kita banyak berlaku dalam kehidupan kita perkara yang kita tak inginkan. Maka kita berharap daripada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang untuk bantu kita. Kan, kalau kita ada seorang bos dan kita tahu bos kita ni memang rajin tolong staff dia, kita akan rasa apa? Bila kita ada masalah, kita rasa apa? Ada harapan aku ni untuk keluar daripada masalah aku. Sebab kita ada bos yang kita tahu akan tolong kita. Maka itulah Tuhan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Setelah itu Allah perkenalkan dirinya sebagai Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. So dia akan bagi balasan. Dia bukan main-main. Ini dia hakim. Dia akan bagi balasan. Tak dengar cakap, memang dia bagi, dia memang akan azab. So untuk menimbulkan rasa apa? Menimbulkan rasa takut kepada manusia. Maka 3 elemen, kita ada al-hub, kita ada ar-raja dan juga kita ada al-khawf. 3 elemen ini Allah perkenalkan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dalam awal surah Al-Fatihah. Tapi sekarang ni kalau kawan tak sihat, kita tak visit sebab memang berjangkit COVID. Hai. Maka Allah Azza wa Jalla nak menimbulkan kepada Quraisy, jangan mereka rasa selamat dengan kedudukan mereka. Sebab sekarang Quraisy tak nak terima Nabi. Sebab apa? Sebab dia rasa dia itu lebih tinggi daripada Nabi. Betul tak? Nabi ni budak, kan? Muda daripada mereka. Kedudukan tak sama tinggi macam mereka. Kaya pun tak sekaya mereka. Maka mereka rasa mereka berada di kedudukan yang tinggi, kedudukan yang stabil. Allah kata, wa in nasya nughriqhum. Kalau kami nak, kami boleh tenggelamkan mereka semua. Dan mereka tak ada siapa yang dapat memberi pertolongan, dan mereka juga tak dapat diselamatkan lagi. So, jangan rasa selamat di kedudukan kita yang kita sedang berada sekarang ini, siapa pun kita. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan, jangan rasa dengan ilmu tu dia kata selamat. Orang yang
dia ada pengetahuan tinggi tentang agama, dia ustaz. Dia ceramah orang, begitu orang ni salah, ni betul, ni salah. Jangan dirasakan dia selamat daripada kesalahan ataupun daripada melakukan dosa dan kesalahan ataupun selamat daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Sesiapa pun dia tak boleh rasa dia berada di tempat yang selamat. Kerana ini perkara yang membuatkan kita sentiasa bergerak. Kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, kan, orang selalu berkata tentang apa? Kita ada target kita ke depan, dan target kita itu selalunya target yang kita dah capai ke belum capai? Belum capai. Betul tak? Orang selalu letak target dalam bisnes, dalam perniagaan, syarikat letak kan. Tahun ni kita nak achieve 10 juta. Kalau dia dah achieve 10 juta, target dia letak 10 juta tak? Tak, dia tak letak 10 juta. Adakah dia akan letak 20 juta? Tak. Syarikat akan letak berapa? Dia akan letak 50 juta. Dia tak akan letak 20. Sebab 20 ada kemungkinan. 50 mustahil sikit. Dia dah achieve 50 juta. Berapa dia akan letak? Adakah dia akan letak 60, 70? Tak. Dia akan letak 0 pergi 200 juta. Terus jauh ke depan. Dan itulah yang akan menggerakkan kita untuk terus ke depan. Tapi kalau kita dah rasa kita dah berada di kedudukan yang stabil dah, maka apa kan jadi? Kita akan duduk stay macam itulah. Dan itu yang terjadi kepada siapa? Itu yang terjadi kepada Nokia. Kenapa Nokia pula kan? Kan waktu dia top, waktu saya kecil dulu Nokia memang top lah. Semua telefon Nokia je. Tapi akhirnya di manakah Nokia pada hari ini? Hilang. Kenapa? Kerana dia berasa berada di tempat yang selamat. So bila keluar teknologi baru, dia tak keep up dengan new teknologi. Akhirnya apa? Akhirnya hilang. Orang sekarang, budak-budak sekarang, ada nak sebut perkataan Nokia? Tak ada. Ada yang pakai telefon Nokia? Tak ada langsung pakai telefon Nokia. Tapi dulu, berapa banyak boleh kata, kalau kata kita jumpa 10 orang, 10 lah pakai Nokia. Nak jumpa pakai Motorola ke, Ericsson ke, telefon Sony memang tak ada, jarang lah. Kan Alcatel lagi lah tak pernah dengar telefon Alcatel tu dulu kan. Lagi dia. Sebut sekarang telefon Alcatel, orang apa dia Alcatel? Tak tahu. Kan? Kenapa dia tak kena? Maka Allah nak berikan kepada kita, jangan berasa kita berada di kedudukan yang selamat. Kita dah lalu pada bulan Ramadan, dah banyak mengaji. Setiap malam kita bangun solat, kita solat tarawih, kita khatam, kita infak bagi orang berbuka. Jangan rasa kita dah okey dah itu semua. Allah dah banyak dah tu. Aku dapat malam Al-Qadar tu dah 83 tahun. Banyak dah tu. Tahun lepas dapat lagi. Itu dah minimum dah 166 tahun dah tu kebaikan aku. Jangan rasa selamat. Dan bila melakukan dosa dan juga kesalahan, jangan juga rasa selamat kerana Allah boleh saja menenggelamkan seseorang itu pada bila-bila masa. Baik. Juga memberi peringatan kepada kita bahawa sudah tentu kita tidak menginginkan kegagalan, kesusahan kepada anak-anak kita. Betul tak? Maka Allah, kalau kita tinggalkan kesenangan kepada anak kita sebanyak mana pun, boleh tak Allah tenggelamkan mereka? Boleh sahaja. Maka apa yang akan memastikan anak kita itu agar tidak tenggelam? Kerana Quran telah menunjukkan bahawa orang yang ada kedudukan, akhirnya tenggelam tak? Tenggelam. Orang yang ada ilmu seperti Qarun, akhirnya tenggelam tak? Tenggelam. Maka apa yang tidak menenggelamkan seseorang? Petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, agama ini yang akan menjaga seseorang itu daripada tidak tenggelam. Ada orang yang ditenggelam dengan puji-pujian. Ada orang yang ditenggelam dengan harta. Ada tenggelam dengan kedudukan. Setiap orang adalah dia punya kelemahannya yang dia akan tenggelam dengan perkara itu. Maka Allah kata, kecuali apa? Illa rahmatam minna. Kecuali apa? Rahmat daripada kami dan kesenangan hidup kepada mereka hingga kepada suatu masa. Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-10, ayat yang ke-58. Pada halaman 215. Halaman 215. Baik. Ayat 44 ini, illa rahmatan minna, kecuali rahmat daripada kami. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini sahaja yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada apa? Daripada tenggelam.
tenggelam apa pun lah, tenggelam dengan harta, dengan pangkat, dengan puji-pujian, tenggelam dengan azab, apa pun jenis tenggelam. Tenggelam tu maksudnya diazab oleh Allah SWT. Apa yang akan menyelamatkan mereka? Rahmah. Rahmat daripada Allah SWT, itu saja yang akan menyelamatkan. Wa mata'an ilahin, kesenangan hidup kepada mereka hingga satu masa, itu tempoh sekejap yang Allah bagilah pada kehidupan dunia. Akhirat akan selamat tak? Tak akan selamat. Tetapi kalau rahmat itu diperolehi, dia akan selamat di mana? Dia akan selamat ketika di dunia dan dia akan selamat nanti di akhirat juga. So rahmat keyword dia. So apa yang akan menyelamatkan zuriat keturunan daripada tenggelam? Rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Surah 10 ayat ke-58 pada halaman 215 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran ini adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita. Bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan daripada Allah dan juga rahmatnya. Ada tak sesiapa yang ada apa? Footnote untuk fadlillah dan juga rahmat? Ada siapa di footnote? Saya punya ada tak? Saya tengok saya punya. Apakah maksud kurniaan Allah dan juga rahmatnya? Ada ke? Tak ada. Saya punya kat Quran ni pun tak ada. Kalau ada siapa yang ada boleh kongsi. Tak ada lah. Tak ada tak apa. Saya tak paksa. Sebentar saya cuba bukakan surah yang ke-10 ayat 58. Baik, P215 betul-betul. Saya tengah saya tunjukkanlah apa yang saya tengah tengok sebentar. Saya nak pastikan. Okey. Tak adalah orang rasa ustaz tengah buat apa tu, saya tengah tengok kat sini kejap. Baik. Baik. Di sini sebutkan sini. Wa akhraj Abu Syekh wa Ibnu Mardawi an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlullahi al-Quran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahli. Maksud fadlullah, kurniaan Allah dalam ayat ini ialah Al-Quran. Dan rahmatnya, apa maksud rahmatnya? Adalah ia menjadikan engkau daripada ahli Al-Quran. Baik. Kembali kepada ayat kita, yang akan menyelamatkan seorang itu adalah apa? Menyelamatkan seorang itu dari tenggelam, rahmat Allah SWT. So rahmat Allah itu adalah apa? Di dunia ini ia adalah Al-Quran. Ia adalah Al-Quran. Itu yang pertama sekali. So apa yang akan menyelamatkan seorang itu dari tenggelam? Al-Quran. So kalau kita menginginkan zuriat keturunan kita selamat daripada tenggelam setelah ketiadaan kita ataupun waktu kita ada, kan? So dia orang dah ada hidup mereka sendiri. So apa yang boleh nak menjaga mereka daripada tenggelam? Rahmat Allah. Dan yang pertama sekali dia datang daripada apa? Dia datang daripada Al-Quran. Maka dalam pada kita mengisi intelektual anak-anak, jangan lupa mengisi
spiritual mereka dengan Al-Quran, kerana rahmah itu yang akan menyelamatkan mereka daripada tenggelam. Rahmat yang kedua yang akan menyelamatkan anak-anak daripada tenggelam adalah apa? Firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai apa? Rahmat kepada sekalian alam. So rahmat yang kedua adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tinggalkan anak-anak itu dengan mereka mengenal Nabi mereka, dengan betul-betul kenal hingga mereka menjadikan Nabi mereka itu sebagai ikutan, maka mereka tidak akan tenggelam. Mereka tidak akan tenggelam. Maka manusia, anak-anak kita akan selamat daripada tenggelam hanya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau kat dunia katakan mereka selamat, tak ada pun kena apa-apa azab, maka Allah kata tak apa, wa mata'an ilahin. Memang ada orang yang Allah tak azab mereka waktu kat dunia ni, Allah memang biarkan saja mereka. Allah berikan kepada mereka apa? Kesenangan hidup. Mereka bukan hidup susah pun. Allah bagi mereka kesenangan, bagi kekayaan, bagi kedudukan, bagi kuasa, Allah bagi kesenangan hidup pada mereka. Tapi apa? Ilahin, hingga sampai suatu masa saja itu, sama ada kematian ataupun hari kiamat, sampai itu saja. Lepas daripada itu tidak ada lagi kesenangan hidup untuk mereka. Tak ada lagi kesenangan. Dia adalah kesusahan demi kesusahan yang akan terus dihadapi sampai bila-bila. Tapi dengan rahmat Allah, dia akan senang ketika dia akan selamat. Dia bukan senang ketika di dunia, dia akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Dan rahmat Allah itu diperolehi pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat 41 hingga ayat ke-44 Allah mengingatkan kita tentang apa? Tentang keturunan kita, tentang harapan yang kita ada pada anak-anak kita. Mereka akan meneruskan legasi kita, membawa nama kita, dan mereka juga nanti yang akan memberi kesan kepada kita nanti ketika di akhirat. Kita boleh berikan mereka apa yang kita nakkan di dunia ini pada pandangan kita. Itulah dia yang terbaik. Akan tetapi kalau kita letakkan mereka di dalam kapal Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membawa mereka berlayar dan kapal itu tidak sesekali akan tenggelam. Wallahu ta'ala alam. Itu saya sudah kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat pada ambil. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.